Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang menonton saya pada hari ini. Jadinya saya Dr. Malina dari Klinik Pergigian Rompin. Hari ini meneruskan FB Live kita sejak dari semalam dengan Dr. Brian dah. Hari ini dengan saya Dr. Malina. Hari ini kita akan ada satu tajuk penting lah yang saya rasa saya nak share untuk semua yang menonton hari ini lah. Jadi ini minggu promosi yang kita sedang jalankan di seluruh klinik pergigian di Malaysia bermula dari 20 Ogos hingga 27 Ogos. Kami sekarang tengah menjalankanlah promosi di klinik pergigian kami. Terutamanya kami sekarang dekat Rompin lah. Jadinya hari ini saya nak berkongsi lah sedikit mengenai tajuk yang saya rasa agak penting, iaitu mengenai pergigian ibu mengandung. Sebelum tu saya lupa nak cakap, akhir daripada FB Live saya ni saya akan tanya soalan yang mudah, and then siapa yang jawab dulu dalam komen tu dia boleh claim hadiah lah, boleh datang klinik kita, walk in, and then kita akan bagi hadiah lah. Sebab baiknya orang tu orang Rompin lah, supaya senang lah untuk dia tu collect hadiah. Okey, saya cerita sikit mengenai pergigian ibu mengandung ni. Tajuk ni saya rasa bukannya fokus kepada ibu mengandung saja, tapi kepada semua wanita lah kat luar sana. Sama ada yang plan untuk mengandung ke, ataupun untuk ilmu, sebagai ilmu lah. Okey, sebab apa saya cerita macam ni? Sebab kalau secara normalnya, biasanya orang ataupun wanita yang mengandung, yang sebelum diorang mengandung, sebelum diorang plan untuk conceive, diorang akan consume ataupun ambil acid folic like 3 bulan sebelum diorang plan nak mengandung tu ke, untuk preparation mengandung tu. Jadinya saya rasa ilmu ni pun penting untuk wanita kat luar sana sebelum diorang mengandung. Okey? Okey, dapat berita dia. Okey, so apa pentingnya melakukan pemeriksaan gigi ni sewaktu mengandung? Okey, sebenarnya waktu mengandung ni memang kita sangat-sangat galakkan, sebab ada saya rasa dua penyakit, masalah pergigian yang sering kali berlaku dalam kalangan ibu mengandung. Yang kedua-dua ni memang selalu saat kita jumpa kat klinik. Yang pertamanya masalah gusi, yang keduanya masalah gigi rosak. Okey, ada satu kajian mengatakan bahawa adanya perhubungan di antara masalah gusi ni waktu ibu ni mengandung dengan masalah kelahiran bayi pramatang. Seterusnya bayi tu kurang berat badan lah. Jadi apa implikasinya daripada bayi pramatang ni? Dia boleh membawa kepada masalah kesihatan yang lebih besar lah. Terutamanya dari segi masalah contohnya lah cerebral palsy, dan juga masalah pendengaran dan juga penglihatan. Kalau mengikut kajian tersebut, estimation ataupun anggaran, lebih kurang 18 daripada 100 kelahiran bayi pramatang adalah disebabkan oleh masalah gusi yang kronik waktu ibu dia mengandung tu. Okey, ni saya nak sentuh sedikit lah mengenai kesihatan pergigian sebelum ibu tu mengandung. Maksudnya mengandung lah, macam cerita tadi. Ada ibu-ibu yang sebelum mengandung ni, dia mestilah ada beberapa tabiat ataupun penjagaan gigi lah yang dia kena amalkan. Yang pertamanya, kena amalkan gosok gigi 2 kali sehari dengan ubat gigi yang berflorida. Yang keduanya, menggunakan floss sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Kemudian jumpa doktor gigi lah sekurang-kurangnya 2 kali ke setahun, 6 bulan sekali tu boleh jumpa doktor gigi untuk dapatkan rawatan dan juga nasihat pergigian lah. Jadi orang-orang yang mengamalkan sikap ataupun tabiat pergigian yang macam saya cerita tadi, orang ni biasanya berisiko rendah lah untuk dapat masalah yang saya cerita tadi, iaitu masalah gusi dan juga gigi rosak tu kan. Jadi okey, yang ni pula saya nak cerita kalau ibu ataupun wanita tu dah mengandung lah. Okey, kalau anda datang ke klinik gigi, perkara pertama yang anda kena bagi tahu adalah anda kena bagi tahu yang anda ni mengandung. Kan kalau contohlah, kalau ibu mengandung biasa diorang bawa buku pink tu yang diorang bawa pergi klinik kesihatan tu. Kalau lah contoh waktu puan tak buat lagi ke buku pink tu ke, ataupun puan tertinggal kat rumah ke, tak tahu kena bawa ke, apa-apa masalah lah, memang kena maklumkan kepada pegawai pergigian yang menghadiri puan waktu tu, beritahu yang saya ni mengandung. Sebab apa? Sebab ada beberapa rawatan pergigian yang kita
tak boleh nak buat. Contohlah, saya bagi contoh kan. Kalau contohlah puan datang ada masalah gigi yang rosak. And then kita nak tengok lagi further deep lah, kita nak tahu gigi tu boleh selamat ke tidak. And then kita perlu contohnya nak ambil x-ray. Jadinya orang yang ibu mengandung ni, kita selalunya kalau boleh lah kita try untuk menangguhkan pengambilan x-ray waktu mengandung ni. Jadinya memang penting sangat untuk bagi tahu. Sebabnya kita takut dia mengganggu proses fetus ataupun bayi dalam kandungan tu lah. Kita memang tak nak berlaku apa-apa masalah lah. Jadi kalau ada kecemasan yang memerlukan pengambilan x-ray, kita terpaksa ambil lah kalau ada kecemasan tu. Kalau rasa benda tu elektif, maksudnya kita boleh tunggu selepas bersalin, kita akan tunggulah. Okey, itu benda yang penting bila puan ataupun puan-puan lah yang datang nanti. Okey, antara masalah-masalah gusi, antara faktor-faktor dia yang biasa kita jumpa adalah penyebab dia lah adalah masalah gusi. Lepas tu waktu awal kehamilan tu biasanya ibu-ibu ni muntah ataupun loya ke, ataupun diorang craving makan makanan manis. Jadi benda-benda tu semua boleh lead kepada masalah gigi yang saya cerita tadi lah. So masalah gusi yang biasa kita jumpa, yang pertamanya radang gusi ataupun gingivitis. Ataupun yang lagi masalahnya adalah periodontitis. Periodontitis ni adalah masalah gusi yang kronik, yang sudah melibatkan tulang lah, yang lama-lama boleh menyebabkan kehilangan gigi lah. Jadi gigi tu boleh tercabut ataupun goyang dan juga terpaksa tercabut lah. Lepas tu yang ketiga yang biasa ibu-ibu mengandung selalu encounter adalah pregnancy epilepsy, ataupun gusi tu dia bengkak kawasan setempat je. Jadi gusi tu selalu berdarah. Yang saya cerita tadi ni semua, ketiga-tiga ni mestilah dapatkan segera rawatan pemeriksaan dan juga rawatan lah dekat klinik pergigian. Memang tak boleh tangguh. Okay? Di samping tu kena jugalah top up dengan gosok gigi 2 kali sehari, guna berus gigi yang lembut yang macam tu. Okey, yang seterusnya tadi antara penyebab dia saya cerita tadi mengenai muntah tu boleh menyebabkan kerosakan gigi. Jadi disebabkan apa? Okey, mula-mula biasanya awal-awal kehamilan tu first trimester. First trimester biasanya ibu memang mengalami masalah rasa mual ataupun muntah lah. Jadinya asid yang dalam perut kita ni boleh naik ke atas kan. So asid ni dalam perut ni pH dia memang rendah, dalam 6 ke bawah lah. Of course 6 ke bawah kan. Jadi bila dia masuk balik ke dalam mulut kita tu, jadi dia tak lama kis lah struktur gigi kita tu, yang mana kita boleh kata kita panggil erosion. Okey, itu apa saranan saya kepada ibu-ibu ni, elakkan terus memberus gigi selepas muntah tu. Pastikan puan memang jangan terus gosok gigi. Biar dulu komo dengan air pipe dulu ke, air masak dulu ke, biar komo dulu. Selepas 1 jam baru boleh gosok gigi. Okey, kita nak elakkan daripada berlaku dengan cepat lah. Okey, waktu terbaik sebenarnya untuk ibu-ibu mengandung ni datang ke klinik gigi? Sebenarnya daripada awal kehamilan tu memang kita dah recommend untuk ibu-ibu ni datang ke klinik gigi ni. Waktu first trimester, iaitu pada bulan 1, 2, 3 tu adalah terbaik untuk puan-puan datang untuk kita buat check up dulu, untuk dapatkan konsultasi ataupun nasihat-nasihat pergigian lah. Yang kedua, trimester kedua iaitu usia kandungan 4, 5, 6 adalah waktu terbaik untuk kita jalankan semua sekali rawatan, kebanyakan rawatan pergigian lah. Jadi waktu tu nak buat cuci gigi boleh, tampalan boleh, cabutan pun boleh, tak ada masalah. Jadi puan tak boleh lebih daripada situ. Kalau kita masuk third trimester, biasanya rawatan kita selalu dah limit dah. Sebab waktu tu memang dah nak tunggu bersalin kan. Jadi memang kita dah kurangkan lah semua treatment yang kita boleh buat. Kecuali kalau kecemasan, kita akan buat treatment kecemasan kepada puan lah. Okey, so konklusinya kat sini, setelah beberapa minit saya bercerita kat sini, saya nak menyarankanlah kepada semua ibu-ibu mengandung yang dekat Rompin ni, terutamanya untuk datanglah ke klinik kita. Sebab apa? Klinik, macam saya cerita tadi, dia panjang ada cerita. Okey, kita untuk ibu mengandung ni semua rawatan dia percuma. Jadi kalau puan tak datang memang sangat rugilah. Dan juga apa-apa rawatan ni semua kita akan utamakanlah ibu-ibu mengandung ni lah.
Jadi saya rasa setakat ni saja saya punya celoteh pada hari ini. Jadi soalan yang saya janjikan tadi untuk saya sharekan soalannya. Okey, saya rasa soalan ni sangat mudah lah sebab saya dah cerita tadi. Saya dah panjang lebar tekankan pasal ni. Okey, dia punya soalannya, apakah implikasi masalah gusi sewaktu kehamilan? Okey, tu je soalan dia. Siapa yang cepat komen pada ruangan komen tu boleh claim hadiah lah. Kalau boleh orang tu rompel lah, senang sikit nak collect hadiah tu. Okey, saya rasa setakat ni je lah. Okey, terima kasih semua. Okay, kita akan jumpa lagi esok dengan doktor lain pula. Okey, bye-bye.